Jumlah penduduk terjejas banjir kekal 99 orang di 2 PPS. Itu antara fokus dari negeri di bawah Bayu. Rita Aloysius Malik akan memperincikan. Silakan Rita. Baik, Sahih. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 99 orang daripada 42 keluarga yang masih berlindung di 2 buah pusat pemindahan sementara PPS di daerah Beluran. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah, di daerah kecil Paitan seramai 30 orang masih ditempatkan di PPS SMK Pamol, manakala 69 orang masih ditempatkan di PPS Rumah Pengerusi JPKK Kampung Kokos. Kesemua penduduk terjejas yang masih berlindung di PPS ini adalah dari daerah kecil Paitan. Sabah merekodkan lebih 12 bilion pelaburan menerusi 90 projek yang menjanjikan penjanaan ribuan peluang pekerjaan sejak pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ pada 2021. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia hasil usaha kerajaan negeri dalam menstruktur semula ekonomi dan membangunkan Sabah dalam tempoh 5 tahun. Datuk Haji Ji menyatakan demikian dalam satu kenyataan selepas perjumpaan bersama pemimpin muda perniagaan dan industri sibil yang diketuai pengerusinya James Wong di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, projek Keluli Hijau bernilai 20 bilion ringgit yang akan bermula hujung tahun ini bakal membuka sebanyak 2,795 peluang pekerjaan. Justru beliau mengalu-alukan ahli sibil untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam merealisasikan agenda pembangunan demi manfaat negeri dan rakyat. Bantuan Rumah Sabah Maju Jaya SMJ mendapat banyak permintaan terutama daripada golongan kurang berkemampuan di luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Suk, Datuk Elren Angin berkata, setakat ini 300 ketua isi rumah KIR di daerah kecil Suk telah memohon bantuan berkenaan. Bagaimanapun, Datuk Elron memaklumkan kuota tahunan pembinaan rumah SMJ hanya 20 buah rumah sahaja. Kita sekarang ini yang layak, yang sudah mengisi borang ekasi dan sudah lulus, ada yang menunggu ini ada 300 lagi di Dunsuk. Ya, jadi kita mengharapkan kerajaan akan terus memberi kemudahan kepada rakyat sebab kita banyak yang memang menunggu sejak sekian lama. Datuk Elron ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan replika kunci rumah SMJ tahun 2023 kepada 20 penerima di kawasan Dunsuk. Beliau berharap semua penerima dapat menjaga sebaiknya rumah ini dan tidak menyalahgunakannya untuk disewakan kepada pihak lain. Pahun mereka ini kono jadi no bulu, yang sulit nano pun bulu juga. Jadi Honorahino, berterima kasih kepada Datuk Elron kono nanganit damunda kemudahan dan sumbangan antara kerajaan nanganit damunda balai yang on saya lah. Raino bahwa mon saya sanang bahwa nga kabala kay rangin guat no awas anu lahawan kuanan no kawa anu au polalira no kawa awa amanda ina no asukyap po yo ngawis anu bahu mabat pinhosola tanah ano bahinayo pangkinuangan Datuk Elron. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah mencatatkan 21 kes kemalangan maut di tempat kerja sepanjang tahun 2023 iaitu meningkat 11 kes berbanding jumlah kes pada tahun 2022. Pengarahnya Zulkifli Yahya berkata, daripada jumlah itu 10 kes dilaporkan berlaku di tapak-tapak pembinaan. Jelasnya, JKKP Sabah memandang serius peningkatan kes kemalangan maut itu dan berharap ia dapat dikurangkan tahun ini. Beliau berkata demikian selepas menyertai perlawanan persahabatan sukan badminton antara RTM Sabah dan JKKP Negeri di Dewan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah.
Menurut Zulkifli, tahun lalu sebanyak 305 notis arahan telah dikeluarkan majikan, manakala 6 kompaun dikenakan terhadap majikan berhubung kesalahan di tempat kerja. Sehubungan itu, beliau menyeru majikan terutama syarikat besar supaya melantik pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau penyelia bagi memastikan aspek keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa dipatuhi. Polis merakamkan penghargaan atas komitmen dan kerjasama pengamal media dalam menyebarluaskan peranan serta tanggungjawab polis dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Jasmin Husin berkata, laporan media mengenai aktiviti dan kejayaan pihak polis secara tidak langsung membantu meningkatkan imej pasukan keselamatan itu yang bertungkus lumus menjaga kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah itu. Selain itu, pengamal media juga berperanan menggerakkan minda dan minat masyarakat untuk memberi kerjasama berterusan melaporkan sebarang kejadian jenayah kepada pihak polis. Pada majlis ini kita memberikan surat sijil penghargaan kepada rakan-rakan media yang selama ini banyak membantu pihak PDRM daripada sudut menyampaikan mesej kepada masyarakat dengan secara tidak langsung juga ianya memberi kesan ataupun impak yang positif dalam usaha kita untuk memerangi jenayah dan dadah di daerah Tawau ini. Jasmin ditemui media selepas Majlis Apresiasi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Seramai 18 ketua-ketua bahagian, ketua balai dan anggota termasuk 19 pengamal media menerima sijil penghargaan Ketua Polis Daerah Tawau. Antara pengamal media tersebut adalah wartawan RTM iaitu Asmah Asmuni, Fauziah Ajak dan Amran Rajih serta 2 juru kamera RTM Osman Saidi dan Hasbi Salamat. Lebih 500 pengunjung dijangka memeriahkan mini karnival Hari Terbuka Masjid yang diadakan di Masjid Universiti Malaysia Sabah UMS 27 Januari ini bermula pukul 8 pagi. Program dianjurkan Badan Bukan Kerajaan NGO Hidayah Center Foundation HCF Sabah dengan kerjasama Persatuan Saudara Baharu, Pusat Islam UMS, Persatuan Cina Muslim Sabah dan Gabungan Dakwah Malaysia. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, pengarah program berkenaan Muhammad Zulfikar Sahinin memberitahu pelbagai aktiviti diadakan sepanjang karnival berlangsung, antaranya Forum Harmoni yang turut melibatkan penyertaan komuniti bukan Islam. Menerusi forum ini, pemandu masjid terlatih akan menjelaskan kepada pengunjung mengenai keindahan Islam serta maklumat asas mengenai Islam dan umatnya, merangkumi Al-Quran, kiblat dan Nabi. Turut diadakan pameran berkaitan maklumat Islam, sudut hijab, wudu, mimbar, pemeriksaan kesihatan dan pertandingan mewarna. Saya harap program Hari Terbuka Masjid ini membuka mata lebih ramai masyarakat khususnya di Sabah inilah, yang mana sebenarnya kita hidup dalam kepelbagaian tapi sebenarnya kita harmoni. Maksudnya tidak masalah untuk mereka datang masjid untuk melihat suasana masjid itu, tidak ada halangan dan juga menjadikan salah satu contoh ataupun platform macam mana mau menyampaikan Islam itu dengan lebih mudah, terutamanya mereka yang mempunyai jawatan kuasa dalam masjid inilah supaya dorang menerima yang bukan Islam itu datang dan menyantuni dorang. Sempena program ini turut berlangsung free market berkonsepkan beri atau ambil secara percuma melibatkan pakaian dan beberapa barangan lain. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk menyumbang bagi tujuan tersebut sekaligus meringankan beban golongan memerlukan. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Baik Rita, terima kasih.